Orang yang berjaya. So, terpencet ke awak? Angkatan pertama Malaysia, Muzaffar. Yang nombor 2, Faiz. Secara kebetulan, Allah Maha Hebat. So, back to that. Semuanya diri awak, kenali diri awak. Awak terpaksa jadi orang yang beretika sebab Maha Suci Allah. Bila awak kenal diri, awak insaf akan kehebatan Allah, awak akan jadi orang beretika. So, itu dia kaitan. Apa kaitan etika dengan pribadi lain namanya? Apa bullshit ni? Fikir jauh sikit ya, adik-adik anak. So, bila awak kenal diri, awak kenal kehebatan Allah, awak akan mula bersyukur. Ada sifat ihsan. Ihsan means, walaupun orang tak tahu, Allah sentiasa lihat. Maka awak akan jadi orang yang beretika. Amin. Nampak kaitannya? Soalan tentang nombor 1 ni, nama. So, nama, semuanya nama isteri Nabi Siti Aisyah. Nabi panggil Siti Aisyah. Kadang-kadang Nabi panggil Siti Aisyah, Ya Aish. Macam Aish Wadarai, Ya Aish. Siti Aisyah, Siti wanita yang baik. Aisyah hidup bahagia. Aish yang segar, yang sihat, yang fresh. Walaupun pendek ada maksud. Ya Aish. So, mana Isah? Mana Isah? Katakan yang nama Isah. Isah tak ada? Dalam Google ni tak ada? Ya, saya. Nama Siti Aisyah ke Aisyah saja? Isteri Nabi. Namanya Aisyah saja ke Siti Aisyah? Ada separuh kitab kata Siti Aisyah, ada separuh kata Aisyah saja. Saya Apa kata Ustaz? tak tahu lah, saya jumpa Siti tak ada, yang ada dan Aisyah saja. Yang ada Aisyah adalah Aisyah saja, Siti tak ada. Ada yang saya rujuk dalam buku kata ada Siti Aisyah. So tak apa ya, kita akan cek balik ya. Siti isteri Nabi umur mukminah ya. Aisyah. Okay, so live up your name dan live up your name Nuri, nama burung. Walaupun tu memang sah tak ada burung. Nur Aida, apa dia Nur Aida Wati, Nur Aida, tapi dia dengan Nurida. Nur saya Aida beruntung. Wati pakar, Wati mean expert, bukan dalam bahasa Arab, bahasa Sanskrit. Wati mean pakar. Seni Wati, wanita pakar pelakunan. Pergawati, wanita pakar memperagakan fashion. Wati means pakar, expert. Kita yang baiklah. Ya. So, Nur Cahaya, Aida beruntung. Laki-lakinya Aiman, perempuannya Aida. Ustaz? Bukan saya Ustaz. Ajar tamadun tak? Kalau Ustaz juga ya? Mana yang Ustaz punya? Ustaz yang macam mana Ustaz? Muhammad. Itu Mudakmal. Oh, Mudakmal itu Ustaz. Kenapa tak cakap Muhammad? Tengok. Tuan Said cakap. Ustaz juga Muhammad Akmal. Oh, mana ya? Patut lah. Nampak macam geng tu. Sama-sama yang sama tak? Sama yang sama. Muhammad Akmal. Muhammad Akmal Kamil ya. Yang sempurna. InsyaAllah lah. Okey. So please ya. Hidupkan sifat awak amanah. Aminah kena amanah. Nur, cahaya. Izyan, kekuatan. Izyan. Anida. Aku tak tahu maknanya. Anida. Oh, Ustazah mengigau tak? Mengigau. Ya? Dan saya tak ada. Itu bukan saya apa. Allah, ikut kajian Allah, libas Allah pada saya. Orang tidak lalap bahawa ini besar pula. Memang akan bercakap dalam hidupnya. Dia bersyarah dan bertazkirah dalam hidupnya. Bukan bahasa apa? Bukan bahasa terus. Tazkirah, bukan yang tazkirah. Anda Ustaz? Ustaz? Nida Islam kan? Nida, oh Nida. Seruan. Betul lah, berseru dalam tidur, berseru juga. Oh hebat. Teruskan. Soalnya Abdul Salam Salim, hamba yang aman, damai. So dia yang kalang kabut, yang kepo istrinya. Kalang kabut kan? Berbanding suami lah? Suamiku. Kepo lah, kepo kabut, kepo lah. Aku suka kamu.
Jujur. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini doktor pun saya tak tahu. Ya. Tapi bila. Okey, Nur Rashid, cahaya petunjuk, cahaya pemimpin, cahaya penunjuk jalan, ya. Irsyad, Rushdi, Rashid, Rushdi, Rashdan, Irsyad, Rashidah, sama Rashidah utama. Cerita pula, bagus rokok ni Ustaz. Wah, penting bagusnya. Siapa tahu wing Waduh. Hebatlah. Maaf jauh. Zamri, Azumar. Apa tanya Azumar sebenarnya? Hah? Berpasukan. Oh, kalau Azumar ya, berpasukan ya. Kalau Zamri, Akbar memberi ataupun mengumpul. Azumar berpasukan ya. Oh ya, berkumpul. Berkumpul. Kita berpasukan berkumpul. Azumar ya. So Zamri suka berkumpul dengan istrinya. Meneloklah tu. Nur Azila orangnya laju, kalau kabur. Dia tak boleh tidur kalau tak siap kerja. Betul? Right. Macam mana tahu? Sebab suaminya opposite. Suaminya ada kerja tak kerja, selama je tidur. Ada lah, pedang tu. Allah betul ya. Mari kita terangkan. Mana nak baca? Senang aja nak baca. Ya, tapi suaminya teliti. Yang lebih detail dia, yang lebih kalang kabut isi. Yang suka berkemas apa? Isteri lah ya. Patutnya awak yang suka berkemas sendiri. Ya, sebab dia namanya teliti, cermat, isinya kalang kabut, laju. Ya, memang stres. Isteri dia mudah stres. Ya. Dulu lah masa baru kahwin, ya. Suami nak gosok isteri nak gosok baju. Jadi dia sama ya, jalan bang nak gosok baju. So, sambil tidur dulu usia. Lain kali dia nak gosok baju, tolong dia sama. Tolong dia temankan dia, so sampai mau gosok dia gosok baju. Kalau dia pernah dia gosok kamu. Macam cerita apa senario yang adik-adik ke bawah ya. Yang tidak kasih agar setrika. Adik-adik semua dia tanggung setrika. Ya Allah ya Tuhan, aku ingat lagi kau. Memang kartun. Okey, satu. Nama itu doa, please ya, please. So panggil nama anak kita, nama baik. Panggil student awak, panggil nama. Aku ada friend, lecturer, Profesor Kambarian namanya, KUM. Kalau student dia ada 100 orang, dalam masa 2 minggu, 3 minggu, dia kenal semua studennya by name. Dia panggil nama dia by name. Bukan dia name tag. Dia panggil nama. Dahsyat. I cuba nak belajar, but I cannot follow up. Di ujung semester saya kenal lah. Kalau semua belajar 100 orang saya kenal. By the end of semester, 16 minggu. Tapi dia kenal dalam 2 minggu, 3 minggu, dia kenal semua student dia by name. Dan dia ingat sampai 4, 5, 10 tahun. Profesor Kembalian. Sangat luar biasa. Nama itu adalah doa. Nama adalah perkataan yang paling merdu di telinga kita. Mazulan. Biasanya pasangan ni kan dia kata macam match lah each other kan. Ya. Tapi sebab apa pasangan tu dia boleh bercerai? I like that question. Allah temukan jodoh. Allah tak kata aku jodohkan kau 7 tahun 8 bulan 12 hari betul cerai. No. Allah tak buat begitu. Saya ulang balik ya. Apa kata ulama guru saya? Kita tak ditemukan dengan pasangan yang silap, tapi kita yang silap menjadi pasangan. Ada kes yang saya counsel, banyak kes itu ni ya. Counsel lagi email. Ramai orang nak jumpa saya minta counsel secara peribadi, saya tak mampu. Saya mengajar 5-6 hari seminggu, 6 hingga 8 jam sehari. Mana masa nak counsel orang, so saya tolak. Ya, dia kata just name the price, I'll pay you. Kata semua counseling saya percuma. Dari dulu sampai kiamat saya tak akan terima bayaran mengkounsel orang. Itu memang khidmat masyarakat saya. So bercinta 8 tahun dia kata kali ini. Kami bertunang setahun. Selepas 3 minggu saya dah nak minta cerai pada suami saya. Bercinta 10 tahun, bertunang 6 bulan. Selepas 3 bulan nak bercerai. Banyak kes. Kenapa? Tak kenal? 8 tahun bercinta.
Tak cinta sebab cintalah mereka berumah tangga. Kenapa mesti bercerai? Janganlah alasan yang biasa, lah dah berjodoh. Janganlah begitu. Ini takdir mu'allak. Takdir mubram tak boleh ubah. Takdir mu'allak. Dengan usaha, dengan doa, dengan berbakti pada mak bapa, banyak benda boleh selesai. Kenapa bercerai? Okey, saya tak nak jawab lah. Sebab kalau nak jawab panjang lebar. Saya senaraikan. So that we get the complete picture. Dan kita jimat masa. Ya, ni file suami isteri dalam topik tsunami rumah tangga. Mana tsunami rumah tangga? Penanganan tsunami rumah tangga. Di sini dah tahulah kenapa ada tsunami kalau bercerai kan. Jadi terus saya senaraikan semua orang dapat manfaat. Abdul Talib. Saya ada satu jawapan. Ya, silakan. Apabila kita bernikah, Ya. syaitan nilai seperti Yes. dia akan cuba Memecah belah kan? masa kita nak bernikah, benda tu haram. Dia cuba merapatkan. Right. Kita kacau. Right. Wow. I setuju. So bila nikah dia dikacau habis-habisan so bercerai berai. Yes, saya setuju. So itu sebabnya saya pesan kat semua orang ya. Okey, ini tip untuk beretika. Nak beretika dalam tempat kerja, saya suruh pergi tadi cara tak sampai lalu ya. Ialah tolong kekalkan wuduk masa nak pergi kerja, awak akan mudah beretika. Okey, nak masuk pejabat, nak masuk rumah, semua dah dengar. Kita ulang balik. Ialah you kena baca bismillah 3 kali. Nak masuk pejabat, nak masuk bilik awak, bacalah bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Senyum. Lepas itu assalamualaikum, melangkah kaki kanan. Sebab atas pintu ni ada setan. Jadi Abdul Talib sebut cakap tentang setan. Ada setan kat sini. Janganlah tengok, kita nampak pun. Keluar tu. Setan Siapa nampak dia memang sah setan. Siapa nak ambil gambar setan pun ada geng setan. Kurang. Ini setan nama nasib. Aku kerja dia. So satu hari Efred, the king of the setan, Efred lah, ya, Iblis, king of the setan, tanya dia punya anak buah dia, ada 9 ekor. Namanya Dasim, namanya Watin, namanya Hafaf, namanya Mopul, Mu'wan, macam-macam, ada 9 jenis setan. Ya, okey lah. Mari kita tengok. Jadi biasanya saya ada simpan setan dalam sambil ni. Ada, ya. Mari kita berkenal dengan setan. Tak kenal maka tak cinta. Tapi dengan setan ni tak kenal maka tak kenal. benci. Ya, berkenal dengan setan. Satu ialah setan bernama ni, yang pakar setan adalah Omar. Jadi yang paling Zalitun yang mengacau kita supaya tipu dalam jual beli di pasar. Zalitun namanya. Okey. Nombor 2 ialah Watin. Yang nampak kacau. Ya, anak beranak bergaduh, menantu dengan mak mentua bergaduh, jiran dengan jiran bergaduh. Ya, ni Watin. Ya. So Zalitun yang suruh awak menipu ya, ataupun ialah autos nonsense lah dalam berniaga lah. Okey. Right. Yang nombor 3 ialah setan yang bernama A'wan, yang itu para pemimpin supaya mereka jadi kroni, zalim, ta'adil, sudah kasih rasuah. Jangan sebut apa-apa. A'wan. Okey. Nombor 4, Hafaf, yang disebabkan pada pemabuk, penghisap rokok yang tegar, ya, dan pengambil dadah. Dadah pun diganggu oleh setan Hafaf. Ya. Okey, Lakus yang disebabkan pada golongan yang syirik, daripada sangkal, bomo, all this nonsense, ya. Jumpa bomo, jumpa tangkal, mandi bunga yang berteraskan pada syirik lah. Kalau mandi bunga yang ustaz suruh, ya, sebab nak seleraskan dia punya emosi, tak apa, ada keharusan. Ustaz Rutin ajar saya begitu. Lakus ya, tapi kan tengok ya, mandi bunga ni pun terkepo. Nombor 6 ni lah dia, setan yang paling glamor, Dasim, yang menjadi penjaga rumah, bangunan, pejabat, Dasim. Kerjanya macam mana? Kerja dia lah masuk kepala orang yang melangkah masuk bilik pejabat, masuk rumah, yang tidak baca bismillah, yang tak senyum, yang tak bagi salam, melangkah kaki kiri, tak kaki kanan, masuk rumah kena kaki kanan, masuk pejabat kena kaki kanan. So Dasim masuk kepala, kacau. Apa kata Abdul Talib? Kacau. Supaya suami isteri gaduh-gaduh sampai bercerai. Kawan-kawan bergaduh di tempat kerja, anak-anak bergaduh, ya, mak bapak zalimkan anak, anak-anak melawan mak bapak, anak-anak malas solat. Dasim. Ini kata ulama. Ya. Yang ketujuh, musawid, macam you all lah ni.
yang suka menyembah-nyembah kepada dusta kan. Dia orang tak suka gosip. Ya. Ini musawir lah. Kan? Okay. Alright, musawir. Penyebar kepada dusta. Ini setan khas. Nombor 8, setan yang buatkan awak was-was. Ambil wuduk was-was, tengah sembahyang. Ini kedua, ketiga pula. Tak payah pula. Tak payah pula. Ini walhan. Tak ketut belum tadi. Tak ketut belum. Nampak? Kalau dua ketiga, ambil dua. Bawa ambil yang rendah. Tak ketut belum, belum ketut. Sah. Janganlah belum. Bodoh lah. Tak jelas, come on jangan. Okey. Ini malan. Kenapa sibuk cakapkan setan? Ini khusus tentang etika. Inilah yang menyebabkan awak tak beretika. Tak kenal maka tak benci. Tak kenal tak tahu macam mana nak urus. How to resolve it. So kita kena berkenalan dengan setan. Ini dia. Yang suka sangat suruh awak dengar muzik masa tidur. Anak-anak awak belajar dengan muzik murah. Murah ni nak jadi hayal, campuran lagi perempuan. Muzik ada keharusannya dengan limit-limitnya. Tapi kalau muzik yang diganggu oleh murah, hancur. Ya, dengan konsertnya, dengan apanya. Ya, saya suka muzik, awak suka muzik. Nabi pun tengok Aisyah, dengar orang main muzik dan main berbanyak sambil menari, dia tunggu. Perempuan-perempuan dia tunggu. Ya, diizinkan, benda yang harus. Ada limit-limitnya lain. Okay. So, kenapa orang sampai bercerai-berai? Kata guru saya, ni makhluk ni bernama Tasib. Dia duduk kat pintu tu. So, semua orang please, awak dan saya. Saya pesan kat anak-anak saya sejak mereka umur 6-7 tahun. Jangan masuk rumah sebelum Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Ataupun Bismillahi. Boleh? Senyum. Assalamualaikum. Masuk kaki kanan. Kajian anak saya sejak kecil sampailah sekarang saya kerja ambil kebuat. Anak saya kecil sekali. Masuk rumah aja. Alamak, dasim. Nampak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka kau. Saya suka sangat tengok. Saya tengok, bagus budak ini ikut perangai bapak dia. Bagus. Jangan kena bapak lah. Tapi yang jangan mengajar bapak tu mak yang cakap. Telah kata ikut maknya. Kau dia dengki. Okay. Yes, sir. Betul, saya setuju. So balik pada tadi, ya. Kenapa tsunami ya? Ini based on my experience mengcounsel 10,000 case sejak tahun 77 sampailah semalam. Ya, punca tsunami bergaduh sampai bercerai-berai. Mazlan, soalan anda. 1. Tidak dapat restu mak bapak. Redha Allah kepada anak datang dari redha mak bapak. So saya selalu cakapkan anak, boleh tak saya nikah lagi sebab bapak saya tak setuju, mak saya tu pada saya dah cukup syarat, saya takut berzina, saya takut berdosa, saya nak nikah juga dengan pasangan saya walaupun mak bapak saya tak izinkan. Mak bapak saya suka kalau budak itu, tetapi dia kata tunggulah habis belajar. Saya kata don't ever kamu melanggar cakap mak bapak, tetapi jangan jadikan alasan awak tak nikah maka awak kena buat dosa. Jangan jadi alasan. Jadikan orang baru. Saya bagi dia doa-doa, zikir-zikir yang boleh kawal nafsunya untuk lawan setan. Ya, especially dasim tadi ya. Tak dapat kasih rumah bapa. Kenapa bercerai-berai? Ini lagi yang betul lah tadi. Untuk berlindung kepada setan yang benci awak, jealous awak dah nikah sah, ya, untuk lakukan hubungan seks. Dulu masa bercinta memang dia rangsang awak supaya bagus, hebat, cemerlang. Tapi bila kahwin disuruh awak bercabak. Ni lah dia. 99%, maaf, 99% orang yang bergaduh, berkonflik sampai nak bercerai-berai yang saya personally counsel since I was young, merupakan suami atau isteri atau dua-dua tak sembahyang. Dalam 10,000 kes yang saya counsel, cuma 4 kes suami dengan isteri sama-sama sembahyang nak bercerai. 4 cases yang saya counsel, orang lain saya tak tahu. So I'm very convinced bila awak dan saya ingkar perintah Allah, bukan saja bercerai-berai, kerja pun tidak beretika, mengajar pun tak beretika. Allah pun awak lawan, ini kan pula undang-undang universiti, undang-undang manusia. Allah pun kau lawan. Nampak etika, ya? Yang ketiga, adalah ya. Ini pesan ulama. Jika kita ada masalah hubungan suami isteri, cuba semak hubungan awak dengan Allah. Bila hubungan awak dengan Allah cantik, hubungan dengan isteri, hablum minallah wa hablum minan nas, insya-Allah ada kaitan.
Okey. Lepas tu kenapa bergaduh? Sifat semula jadi yang berbeza. Ya, terlampau sensitif, terlampau itu, tapi tak faham sifat ni. Dan Allah temukan jodoh yang berlawanan. Ramai isteri jumpa saya. Boleh bawa suami I suka berbual ni senang macam. Boleh bawa. Cantik lah. Awak suka bercakap, dia suka dengar. Kau dia dengar sampai tidur. Laki-laki ni walaupun tidur dia dengar. Kau lain. Kesian lah. Tetapi suami yang tak apa-apa dengar cakap isterinya akan mudah dengar cakap isteri orang. Apa tak lagi cakap anak dan orang. Faham? Tak faham. Faham? Kurang jelas. Kurang jelas. Bila isteri orang suka dengan suami orang, berdosa besar. Tapi bila anak dan orang suka suami orang, harus. Tak faham juga? Itu dah faham. Oh. One side. Okey, faham maksud saya. Gurau-gurau juga dapat kita message. Saya pernah mengajar orang, bukan pernah, banyak kes untuk saya mengajar masa saya muda. I make people cry. Kalau itu yang terbaik, I make people cry. I can make people cry. Not very difficult. Tapi saya tengok kaji selepas minggu-minggu, tak ada kesan juga. Saya bagi tengok tu, serius. Bagi pidato, tak ada kesan juga. Itu kombinasi, kadang buat orang sedih, kadang buat gembira, walau bodoh. Jangan dengar pun tak pandai sangat kan itu. Itu ikut kajian yang paling berkesan. Allah yang kuasa. So I'm doing that combination ya, dengan pengalaman 35 tahun bagi motivasi ini. Sekarang jadi inspirator. So mudah-mudahan dapat diterima oleh tak semua orang, ramai orang. Itu je. Mana nak please everybody. Okey. Kenapa kadang-kadang bergaduh sampai bercerai-berai? Okey. Suami yang bahagia, kata kajian yang saya buat, penemuannya mempunyai lebih dari 12 persamaan. 12 to 15. So bila saya cakap dekat TV One Night about 1989, saya balik kepada program tu live on TV. Ya, isi saya senyum-senyum pegang senarai. Kenapa ya? You kata tadi 12 persamaan lebih untuk bahagia lebih. Itu juga kajian. Saya dah cek kita ada 25 persamaan. Alhamdulillah, sekali saya penolong dia. Lah dia tu penam, dia pernah nak tumbuh janggut. Kalau lawak, saya buat lawak. Dengan isteri aku punya pasal kan, buat apa pun. Okey, cek ya, tengok Allah punya apa. Suami isteri macam magnet, positif akan attract negatif. Laki-laki attract perempuan, yang bising akan attract yang senyap, yang pemarah akan tertarik pada yang sabar, yang suka berkemas akan suka yang sekat-sekat. Faham? Tak faham sudah. Yang suka masak, pasangan yang suka makan. Ya, kombinasi mantap lah dia suka masak, tapi suaminya tak nak makan. Apa cerita? Nak pegang suami orang, gila kau. So Allah akan temukan begitu. Tapi kenapa bercerai-berai? Ini dia punca-puncanya. Ini kajian saya. Masalah komunikasi, dendam, marah, simpan betul. Angkat tangan yang lahir bulan 5. Yang lahir bulan 5 angkat tangan. Yang lahir bulan 5. 1, 2, 3, 4. Orang bulan 5 ikut kajian saya. Allah menyebab saya. Orang yang baik, sabar, tenang, very nice, systematic. Tapi dia simpan dalam. Jarang marah. Dia jarang sangat marah. Dia marah sekali, 2 kali, 3 kali setahun. Tapi bila dia marah, muka jadi hijau, baju koyak-koyak. Ada apa yang dia elok? Faham Muhammad Nur? Muhammad Nur, faham? Tahun lepas berkena marah Nur. Dia naik kalah. Oh, berkena marah tahun lepas. Amin marah tu, marahlah. Tahun lepas berkena. Lepas lah. Apa tadi? Iceman. Kurang sikit. Tak tahu, saya tak ingat. Mungkin tak ada kot. Mungkin tak ada. I'm not surprised. I expect 2 kali, 3 kali. Dia kata mungkin tak ada kot. I'm not surprised. Allah punya kuasa ya. Angkat tangan yang lain bulan 3. Angkat tangan yang bulan 3. Ikut kajian Allah punya kuasa. Orang lain 3 ni biasanya baik sangat. Biasanya baik. Kecuali yang dalam bulan ni lah. Saya tak nak dia orang jadi riak, ujub, takabur. Ali pernah bersabda, aku kalau orang puji aku cari batu, aku baling dia dengan batu itu. Kata Ali radhiyallahu anhu. Dia cukup takut dipuji, takut dia riak. Sebenarnya saya tak nak berjawab kan. So masalah komunikasi, you don't communicate. Kawan
orang perempuan ya, orang yang terbaik untuk mendengar rintihan masalah awak bukannya suami awak, tapi kawan baik perempuan awak, kawan perempuan awak yang paling baik. If you have any problem, please talk to your girlfriend, not to your boy friend who is a boy. No. Kalau kat Amerika, aku kajian, ya, Oedipus Complex tadi ya, klien perempuan elok dikansel oleh kaunselor laki-laki, dan klien orang laki-laki elok dikansel oleh kaunselor perempuan. Itu memang betul lah secara umumnya. Tapi itu sebenarnya maaf ya, 99% kaunselor di Amerika ada affair dengan klien. Yang 1% ialah orang yang dah terlalu tua untuk ada affair. Ini kajian oleh APA, Association of Psychology America. Ya, jangan main-main. Ya, saya member dulu kat sana. Ya, masa kata saya member lah. Buat kajian, buat masalah komunikasi. Alright, so masalah seksual. Ini tak payah sekolah, artinya ialah kadang over, kadang kurang, kadang whatever. Ya, so fahamlah. Pada puasa saya tak boleh nak demonstrate lah. Takkan iya. Cuba lawak sikit. Faham ya? Cuma maklumannya, Rasulullah SAW jima waktu malam Isnin, malam Rabu, malam Jumaat. Ada sirah ni. Ada dalam sirah. Nabi SAW jima malam Isnin, malam Rabu, malam Jumaat. Malam lain Nabi tak jima. Malam Khamis kan? Hah? Kan? Bukan malam Khamis. Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat. Malam Rabu. Malam Rabu, malam Senin. Malam ni kira malam Nabi lah. Nabi kata. 10 tak asing. 10 hari akhir terakhir, yang ketatkanlah kain kamu. Ketatkan kain kamu saya. Ketatkan kain kamu. Ketatkan kain. Saya seorang lah. Allah Akbar. Nanti pesannya. So saya nak sebut tadi tu, laki-laki yang normal orang Malaysia ikut kajian saya, Allah juga saya, jam saya. Maaf ya, ni ilmu. Dia punya pundi-pundi sperma penuh setiap 3 hari, 70 jam. Dia kalau penuh dia akan stres, nak tendang. Kalau suami awak mengamuk tanpa sebab, cek, nampak. Dia bisik kat kena, honey, your tank is full. So, you want to empty your tank? Speak English. Right? If you understand. Dia mengajar putih. Ilmu yang saya sampaikan ingat tak? Jangan ketawa-ketawa kosong. Ria, katakan lawa. 3 hari. Maksudnya, orang perempuan, kau berdua. Belum cukup. Hampa dah cukup. Maksudnya, kau beritahu. Nampak, oh ni 3 ini datang ke istana. Macam paling kosong je. Faham isteri Helmi? Faham isteri Helmi? Kadang-kadang kena iklankan sebab orang lelaki ni kadang dia sibuk dia lupa. Bang, cuba depan 2-3 hari kedai nak tutup, ya. Ambil orang depan. Itulah namanya isteri yang beretika. Jangan senyap, biasa. Jangan, itu tidak beretika namanya. Etika bermula di pandai. That is the message yang saya nak sampaikan. Etika bukan kat universiti, bermula di rumah. Jangan jadi hipokrit kat rumah tak beretika, kat tempat kerja you beretika. Dalam masyarakat tipu. Kat jalan raya potong jalan orang, ambil hak orang. Apa kata Nabi? Kalau kau ambil hak orang walaupun sebatang kayu sugi, neraka jawabnya. Walaupun sebatang kayu sugi, 10-20 macam ni lah. Neraka jawabnya. Ini orang beratur ni kereta jam. Awak potong tanpa minta izin, tanpa angkat tangan, tanpa ada sebab yang munasabah. Berdosa awak. Dan ramai orang buat tanpa ada rasa perasaan salah. Saya kata anak saya, jangan potong barisan dalam kereta bawa kereta. Don't ever, unless emergency. Saya emergency, ambil tiket kapal terbang, tunjuk, kita potong-potong orang angkat tangan. Dan kenapa muka welfare? Oh, okey. Muka welfare. Muka welfare ni orang muka kesian. Muka kaya, ini muka welfare. Muka kaya, ini memang muka. Ini welfare sikit. Tak sangka kau, mana muka welfare, muka Jabatan Kepentingan Masyarakat.